Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Vanakkam kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng bayang semua, so pada hari ini Shadows bakal kongsikan dengan geng bayang semua satu insiden yang boleh dikatakan tengah viral lah ni. Semua social media platform sedang hangat membincangkan ataupun menceritakan satu insiden yang misteri yang tengah berlaku di Kuala Pilah. Dikatakan terdapat satu lembaga hitam yang mengganggu penduduk tempatan dekat area situ. Ini sama kes macam dulu kes Sabak Bernam, lepas tu kes dekat mana Johor tu kan. Beberapa lagi kes lah kan, yang mana ada ketukan misteri lah. Dekat Sabak Bernam dulu kes pocong. So begitulah insiden yang ataupun benda yang misteri yang dialami oleh penduduk Kuala Pilah ni. Right, so Shadows tak nak panjangkan lagi intro pada hari ni, nanti ada orang komplain. Right, so tanpa buang masa, jom kita pendengarkan kisah seram insiden misteri di Kuala Pilah pada hari ini. Tapi seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. Tak boleh tumbuk, nanti orang marah. So, seperti yang Shadows cakapkan pada awal video ni tadi, insiden atau pengalaman misteri yang dialami oleh penduduk Kuala Pilah ni pernah ada beberapa kisah-kisah yang berlaku dekat tempat-tempat lain, and antara satu tempat yang famous yang Shadows pernah dengar adalah Sabak Bernam, and adalah lagi satu yang dekat Johor, and ada tak silap Shadows dekat area negeri pun ada satu insiden Port Dickson punya side kot. So, insiden misteri yang berlaku dekat tempat-tempat ni dulu, dia banyak mengalami gangguan seperti ketukan dekat pintu, and then ada yang kata pocong, ada yang kata saka terlepas, and macam-macam lagi lah. So, kisah yang kali ni yang saya bakal kongsikan, insiden ni terjadi dekat area Kuala Pilah, and to be specific, area ni berlaku dekat penduduk kampung Kepis Ulu dan juga penduduk dekat kampung Kepis Hilir. So, mengikut kisah-kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh penduduk-penduduk dekat area situ, diorang katakan terdapat banyak gangguan ataupun kelibat lembaga hitam dekat area kawasan perkampungan diorang. And salah seorang penduduk dekat kampung situ yang bernama Haslinda Hashim, di mana dia memberitahu yang kemunculan lembaga hitam dekat kawasan perkampungan diorang untuk diri dia dah boleh dikatakan pengalaman dia yang kedua, lebih kurang macam tu lah, diganggu kali yang kedua. Dan mengikut kisah dia, begitu menyeramkan sampai tak tenang diri dia tau. And malah tak tenang lah dibuat oleh orang-orang kampung enggak kan. Yelah, kebayangkan kena ganggu dengan lembaga hitam lah. So, mengikut kisah yang diceritakan oleh Haslinda Hashim ni, di mana malam sebelum kejadian tinggallah hanya dia dan salah seorang anak lelaki keduanya yang berada di rumah. And salah seorang anak lelaki sulungnya keluar untuk ikut orang kampung untuk meninjau rumah penduduk lain yang diganggu tau. So, dah lebih kurang pukul 9.40 malam macam tu, anak sulung dia pun balik lah. And pada waktu itu, Haslinda bersama dengan anak yang keduanya tu, time tu diorang tengah berbual-bual dekat luar tau. And tengah diorang berbual, and time tu lah Haslinda ni, dia terdengar seperti ada bunyi seorang tersepak batu tau. And apabila si Haslinda ni toleh nak tengok dari mana datangnya bunyi yang orang tersepak batu tu, and time tu lah dia ternampak lembaga hitam sedang membongkok di kawasan hadapan rumah dia tau. So, memang ada satu benda yang mengejutkan lah buat Haslinda ni time dia terkena ataupun mengalami insiden yang menakutkan ni tau. And mengikut kisahnya lagi, lembaga tersebut sempat merenungnya dari jauh sebelum menghilangkan diri dari tempat tu tau. So, member sempat lagi pandang eye contact mat, pandang Usha slack apa. Memang Shadows memang kesian lah dekat orang kat situ, especially orang-orang yang terkena gangguan-gangguan macam ni kan. Benda macam ni kadang kita tak tahu apa punca dia sebenarnya. Ada yang kata kod-kod ada saka terlepas ke kan, ataupun belaan-belaan orang ke. Tapi kita tak tahulah hakikatnya apa. Tapi mengikut Haslinda, apabila dia nampak lembaga tu, apa yang Haslinda cakap adalah lembaga tu nampak seolah-olah seperti manusia tau. Dia bukan nampak macam, yelah, macam hantu standard kita lah, rambut panjang lah ataupun berbulu lebat lah, tinggi lah, apa benda semua tu. Tapi dia tak nampak semua benda tu. Apa yang dia nampak, satu lembaga hitam dari jarak jauh dekat kawasan hutan,
Lepas tu nampak seolah-olah seperti manusia. Shadow Shark kemungkinan besar ni macam orang-orang minyak macam tu tau. Boleh jadi orang minyak tapi kita tak tahu sama ada betul ke tak orang minyak. And pada waktu yang sama, salah seorang anak si Haslinda ni memberitahu dia yang dia terdengar bunyi tingkap sebelah biliknya diumpil dan dinding rumah dicakar sekitar jam 2:30 pagi macam tu tau. So memang boleh dikatakan memang satu gangguan yang agak keras lah dekat area situ. And mengikut salah satu lagi penduduk yang stay dekat area Kampung Kepis Ulu, susah amat nak sebut for some reason lah. Kampung Kepis Ulu ni, seorang wanita yang bernama Mariam Johid turut mendakwa benda yang sama, di mana dia ternampak satu lembaga hitam. Dan si Mariam ni juga bagi tahu yang dia juga mengalami beberapa insiden gangguan ataupun insiden yang misteri dekat area rumah dia tau. And berbanding dengan Haslinda, Mariam ni dapat melihat dengan jelas, bukan nak kata 100% jelas, tapi lebih dekat berbanding dengan apa yang Haslinda nampak. Sebab apa yang Haslinda nampak, lembaga hitam tu dalam, boleh dikatakan dalam keadaan ataupun jarak yang lebih jauh lah. Buat si Mariam ni, lembaga tu lebih dekat sikit lah, di mana berhampiran berdiri di luar beranda rumahnya tau. Yang dikatakan yang menampak makhluk tu berada di kawasan beranda rumah adalah anak Puan Mariam yang bernama Nur Enor. So kisah dia yang dialami oleh si Nur Enor ni, time dia nampak lembaga tu berada di luar rumah, dikatakan dalam jam 9 malam macam tu, anak dia time tu dengar bunyi pintu jeriji dekat rumah tau digoncangkan. And apabila dia intai di sebalik langsir, dia nampak ada lembaga hitam tu tau. And terus Nur Enor kemudian menjerit memanggil ibunya, iaitu Puan Mariam tadi. And time tu lah kesemua mereka, anak beranak semua, terus berlari ke pintu. And mengikut kisah si Mariam Johid ni, dia tak sempat nak nampak lembaga tu, tapi dia dengar dengan jelas bunyi seperti ada orang yang berlari. And disebabkan ketakutan, si Mariam dan juga anak-anak dan cucu-cucunya semua menangis, malah tak dapat nak melelapkan mata sehingga pagi. Dan ditambahnya si Mariam, cucunya yang berumur 11 tahun mengalami serangan panik kerana terlalu ketakutan dan terpaksa dikejarkan ke klinik. And mengikut Mariam, itu adalah kejadian yang kelima kali berlaku dekat rumah dia tau. Tapi yang insiden yang kelima tu merupakan insiden yang teramat menyeramkan dan amat kira kacau bilau lah tempat rumah tu kan, dengan anak beranak, cucu semua kan, sampai dibawa ke hospital mat. Gangguan dia memang next level lah, gangguan lembaga hitam ni. Dan mengikut pengalaman yang dialami oleh si Mariam ni, kira insiden-insiden yang berlaku sebelum insiden yang paling menyeramkan berlaku tu, dia kata ada beberapa malam di mana dia terbau bauan yang wangi, bauan wangi macam tu lah. Alright, and adalah macam ketukan-ketukan ataupun macam ada kelibat-kelibat, macam kehadiran kelibat lah. Senang cerita, Allah susah betul. Lebih kurang macam tu, kehadiran kelibat, tapi tak ada lah se-ekstrim apa yang berlaku pada insiden yang kelima berlaku dekat Mariam ni. Dan mengikut kisah seorang lagi eyewitness ataupun orang yang mengalami pengalaman yang menyeramkan ni, seorang wanita yang bernama Marina Nur, dia mempunyai seorang anak lelaki tau. So anak dia ni, dia agak skeptik sikit. Skeptik maksudnya dia macam kurang percaya and menganggap semua benda ni hanyalah satu, orang kata, gimmick. Gimmick untuk nak popularkan diri ke apa ke, dan menggunakan cerita-cerita hantu ni semua. Yang benda ni tak betul pun. Itulah mengikut pandangan anak Puan Marina ni. Namun Marina pun beritahu, bila tak kena dekat batang hidung sendiri, so memang kita tak tahulah. Mungkin kita akan fikir, ini semua mainan minda lah, ataupun ini hanyalah gimmick lah, apa semua benda lah. Kita semua boleh bagi alasan macam tu. Tapi bila dah terkena batang hidung sendiri, lain lah cerita dia kan. Dia akan menjadi satu insiden ataupun satu benda yang lagi menyeramkan. So Puan Marina ni pun ada menceritakan yang dulu dia memang pernah ada dengar insiden-insiden macam ni berlaku, tapi bukan dekat kampung dia lah. Sama macam kita semua pernah dengar, malah Shadow sendiri pernah dengar insiden macam Shadow Shark ulang balik pasal insiden yang berlaku dekat Sabak Bernam ataupun yang berlaku dekat Johor, di mana ada ketukan, ada benda bergerak, ada benda gangguan, semua benda tu. So bila time diorang dengar, malah even Shadow sendiri pun orang kata terlibat lah dengan pemikiran macam ni kan. Tak salah, kita sebagai manusia kadang-kadang kita fikir benda yang logik juga. Alright, so time kita orang semua ataupun time dia dengar pasal insiden yang berlaku ni, dia adalah
perasaan macam betul ke kan, betul ke ketukan. And time tu dengan viral TikTok sekarang benda viral cepat kan, so diorang semua macam tak percaya, sampailah si Marina ni terkena dekat batang hidung dia sendiri and kenalah gangguan-gangguan yang sama seperti yang dialami oleh yang dua wanita tadi, iaitu Haslinda dan juga Mariam. So benda ni dibawa ke pihak guna make sure yang sebutan ni betul. Saya dah bacakan, dia dibawa kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Kepis Hilir. So benda ni kira agak serius dah sampai ke level tu kan. And pengerusi jawatan kuasa tersebut yang bernama Muhammad Shah Sulaiman memberitahu kepada diri dia yang kali ni kebanyakan penduduk-penduduk tempatan nampak kelibat lembaga tu mengganggu orang. So kemungkinan besar sebelum ni kes-kes ataupun aduan yang diterima oleh Muhammad Shah Sulaiman ni, mungkin insiden sebelum ni lebih kepada gangguan bunyi-bunyi ataupun lebih kurang macam tu lah. Tapi kali ni benda tu dah menampakkan diri atau menunjukkan diri yang membuat penduduk tempatan lebih bimbang, lebih takut. Dan seperti Shadow cakap tadi, insiden ni telah membuat ramai penduduk tempatan dekat area situ dah rasa gelisah, rasa tak tenang dengan keselamatan semua. Yelah, kita boleh fikir yang benda tu makhluk lembaga hitam ataupun makhluk halus ke apa, tapi kemungkinan besar boleh jadi manusia yang cuba buat sesuatu atau mengenai seorang tau. So in the end dikatakan hampir 14 rumah macam tu dilaporkan mengalami gangguan-gangguan tersebut. 14 rumah tu consider banyak jugalah. Bila orang kata bukan kita komplain pasal perompak ke apa, kita komplain pasal hantu kan ataupun makhluk halus. So memang menaikkan perasaan risau lah buat penduduk kampung dekat area situ. And yang lagi menyeramkan, seperti Shadows bagi tahu awal tadi, diorang ada terdengar gangguan bunyi, gangguan cakaran, gangguan dari segi penampakan and bunyi-bunyi semua benda tu. Tapi tak silap Shadows, salah satu insiden yang berlaku Rabu yang lepas, di mana diorang jumpa tapak kaki makhluk tu di tempat-tempat yang bukan manusia biasa akan berada lah. And salah satu tapak kaki yang dijumpai di luar kawasan rumah, and tapak kaki tersebut nampak seolah-olah macam berminyak macam tu tau. And just bukan full set kat tapak kaki, tapi macam separuh macam tu, tapi berminyak. So ramai obviously penduduk tempatan menganggap yang kemungkinan besar makhluk ataupun gangguan yang dialami oleh mereka ni datang daripada makhluk jemaah seperti orang minyak ataupun lebih kurang macam tu lah. Diorang tak syak daripada segi hantu saka ke pontianak, pocong ke apa, sebab banyak petanda-petanda ataupun clue yang menunjukkan ia lebih mengarahkan kepada orang minyak yang tu. Seperti Shadow cakap, ada kesan tapak kaki berminyak. Tapi itu semua yang dilaporkan oleh penduduk-penduduk dekat area situ lah, yang diorang nampak kejadian yang berlaku ni. So in the end, insiden ni still tak selesai lagi. Tapi mengikut beberapa petikan artikel daripada berita seperti harian, sinar harian dan semua benda tu, diorang kata adalah penduduk-penduduk kampung start berkumpul dan start buat doa, bacaan doa selamat, bacaan Yasin, semua benda tu untuk supaya kawasan penduduk kampung diorang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga makhluk yang sedang berlinggaran dekat kawasan kampung tu ditangkap ataupun dikenal pasti apa sebenarnya yang tengah berlaku dekat area situ. So Shadows pun harap area kampung Kuala Pilah tu selesailah semua masalah-masalah ni kan. Sebab ialah masalah diganggu makhluk-makhluk halus ni, kita payah sikit kan. Kalau manusia different story, tapi kalau makhluk halus ialah kadang-kadang gangguan macam tu kan. Tapi seperti saya cakap, benda ni pun kadang-kadang tak mudah lah nak settle. So, InsyaAllah moga dipermudahkan segala urusan buat penduduk-penduduk dekat Kuala Pilah. Moga mereka pun benda ni stop lah, ataupun makhluk-makhluk ni stop untuk ganggu penduduk-penduduk tempatan. Alright, so begitulah kisah yang Shadows kongsikan dengan bayang semua. Shadows harap korang semua terhibur and dapatlah sedikit banyak info. Sambil kita cerita kisah-kisah seram, Shadows pun nak kongsikan juga benda-benda yang kira yang tengah hangat berlaku lah. And then plus benda ni pula ada kaitan dengan benda yang seram dan benda yang misteri. So mungkin dia tak ada lah dari segi takut ke apa, tapi boleh dikatakan satu benda yang kita boleh anggap ia salah satu tempat yang boleh kita ambil pengajaran dari segi apa. Benda ni boleh berlaku dekat mana-mana. Dia tak semestinya boleh viral macam ni. Dan kadang-kadang kita tengah duduk dekat rumah kita pun ada bunyi ketukan, ada bunyi orang berjalan, semua benda tu lah. Tapi benda tu
Yalah, bila kita cerita pasal makhluk halus ni, benda ni berada dekat mana-mana. So kita tak boleh nak kawal ke, kita tak boleh nak anticipate. Kita hanya mampu berdoa, and moga-moga benda ni tak ada lah memudaratkan diri kita. Okay, so kalau sekiranya Game Bayan semua terhibur dengan kisah pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel. Dan seperti biasa, sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di kisah seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Peace.